United Nations General Assembly, Ya, betul. UNGA. UNGA ni maknanya Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Orang pertikaikan tu ya. Viral lah. Kononnya delegasi dia terdiri pada orang ni. Jadi kenapa orang-orang ni dibawa Perdana Menteri bawa ke dalam unggah tu? Itu hak Perdana Menteri. Kita janganlah benda yang hak dia nak bawa siapa-siapa, dia nak beli jiwa siapa pun, itu hak dia. Sebab sekarang ni duit dah nilai mata wang dah naik tu kan. Jadi buat apa membazir bawa orang yang tak guna pasal pidana tu. Itu pun atas Perdana Menteri. Kan? Kalau kau rasa Perdana Menteri ni tidak berbelanja dengan berhemah ketika mata wang ringgit merudum berbanding dengan US dollar, maka kau tukarlah Perdana Menteri. Buatlah pilihan raya cepat. Tapi masalahnya bila kau nak buat pilihan raya cepat pun, kau kena harap Perdana Menteri bubarkan Parlimen, menghadap tuanku. Jadi kalau tak nak supaya dia menghadap tuanku, minta supaya Parlimen dibubarkan, kau tariklah sokongan cepat sikit. Senang je jawapan dia. Betul tak? Okey? Okey tu. Aku tak ada sokongan nak ditarik. Itulah. Kita bukan ahli Parlimen. Jadi kau tanya dengan ahli Parlimen, Barisan Nasional, apa dia buat lagi? Apa dia tunggu lagi? Nak tunggu lebih banyak duit negara ni dibelanjakan untuk membeli jiwa, untuk memastikan bahawa Ismail Sabri boleh kekal berkuasa? Okey? Okey tu. Akaun Ubi ada sikit keliru tu mengenai kenyataan SUA UMNO itu. Kenapa? Dia kata itulah, dia kata jangan marah PM tu, dia kata Najib masuk dia yang marah PM. Ni salah PH. Yalah. So apa maksud dia? Kita pun tak faham lah tu. Saya pun tak faham. Confused. Confused. Kadang-kadang Susanto pun dia confused juga. Saya pun tengah fikir sama ada dia ni perli Perdana Menteri ke, ataupun dia backup ni ke? backup Perdana Menteri ke. Jadi saya serahkan kepada kebijaksanaan Susagung untuk menjawabnya. Tapi mungkin sebab Bagi saya simple. Memang betul yang mendakwa Datuk Seri Najib dengan pendakwaan terpilih ialah Perdana Menteri di zaman PH Mahathir. Tetapi Perdana Menteri di zaman Perikatan Nasional meneruskannya. Begitu juga dengan Perdana Menteri di zaman Keluarga Malaysia juga meneruskannya. Siapa Perdana Menteri Keluarga Malaysia ni? Bukan ke naik presiden. Jadi macam mana dia nak kata rakyat jangan marah dengan Perdana Menteri? Kena faham. Kena faham bahawa hari ni rakyat bukan marah dengan Perdana Menteri kerana Perdana Menteri tak nak campur tangan dalam kes mahkamah. Tidak. Rakyat hari ini marah kerana berlakunya campur tangan politik dalam menganiaya Datuk Seri Najib, dalam tidak memberikan keadilan, peluang kepada Datuk Seri Najib untuk membela diri, untuk mendapatkan quick counsel, untuk peguamnya diberikan masa untuk bersedia. Sedangkan Anwar Ibrahim sampai 7 tahun dapat membela diri dia, baru dia ke penjara. Datuk Najib 4 tahun baru bicara, itu pun 2 tahun PKP, lockdown. What's the rush? Kenapa tergesa-gesa? Itu persoalannya. Kenapa bukti baru tak nak terima? Itu yang orang pertikaikan. Orang tak pertikaikan kalau misalnya dia benarkan quick counsel, walaupun dia dah ada keputusan. Kita pun tahu keputusan tu dah bocor awal lah. Dia boleh stick dengan keputusan tu, tetapi berlakonlah sikit. Bagilah peluang untuk Datuk Seri Najib ambil quick counsel.
sekurang-kurangnya orang akan kata Datuk Seri Najib mendapat fair trial. Kan? Bagi Queen Counsel. Kalau tak nak Queen Counsel, bagi Datuk Hisham Teh untuk prepare 3 bulan. Lepas 3 bulan, Najib ke penjara juga. Betul tak? Ataupun dia kata sekarang ni peguam kata ada bukti baru yang boleh membuktikan Nazlan terlibat. Bagilah peluang bukti baru tu dimasukkan dalam pembelaan dia. Betul tak? Orang nak benda-benda ni, bukan orang minta supaya Perdana Menteri campur tangan, bebaskan atau gugurkan kes. Tidak. Orang minta dia jangan campur tangan. Betul. Orang minta dia pastikan tidak ada pihak tangan-tangan lain yang boleh menganiaya Datuk Seri Najib. Sekarang apa yang berlaku dekat mahkamah di Shah Alam lagi sedap. Hari ni hakim sendiri yang mempersoalkan pihak pendakwaan. Sekarang banyak cerita mengatakan Datuk Seri Zahid terima tiba-tiba, sedangkan duit UKSB tak ada banyak macam tu. Mana datang duit macam ni banyak-banyak? Kononnya Datuk Seri Zahid terima. Datuk Seri Zahid kata dia pernah terima 100,000 dana politik 2 kali je. Sedangkan dia orang punya laporan 2 juta. sampai berapa juta semua sekali? 13 juta sekali tu. 13 atau 17? 13. Total semua sekali 13,000 kan? 13 juta lebih kan? Mana datang? Dia orang kata datangnya daripada seorang penyumbang daripada Hong Kong. Maka hari ini hakim bertanya kepada pihak pendakwaan, kenapa orang yang menyumbang duit ni tidak dibawa sebagai saksi dalam kes ini? Betul. Betul. Dapat keterangan. Kenapa tak dijadikan saksi? Kita nak tahu apa motif dia bagi duit sumbangan politik kepada Datuk Zahid. Kan? Lepas tu hakim juga petikaikan di dalam laporan yang dibuat nama Hishamuddin disebut dulu. Baru nama Zaid Hamidi. Tapi ada tak pendakwaan ke atas Hishamuddin? Tak ada. Sedangkan pegawai SPRM mengesahkan ada pasukan lain yang siasat Hishamuddin. Kenapa siasatan ke atas Datuk Zahid ada, siasatan pada Hishamuddin pun ada, tapi hanya Zahid kena dakwa? Ini dah makin menarik ni. Aku yakin kes ni silap Datuk Zahid boleh lepas. Kenapa aku yakin begitu? Sebab hakim ni bulan 10 ni pencen. Tapi kalau Dia bebas. Dia tak risau nak mendapatkan habuan naik pangkat ke apa. Dia bebas. So maksudnya kalau dia pencen tu dia tak boleh teruskan kes ni tu macam ni? Bukanlah maksudnya kalau orang yang lama lagi dalam perkhidmatan, dia risau kedudukan perkhidmatan dia tu mungkin terjejas. Kalau dia tak ikut, kalau ada campur tangan daripada orang atasan, arahan dan sebagainya. Hakim ni he got nothing to lose. Dia tak terikat tu. Dia tidak terikat. dia nak perkhidmat dengan Cemerlang tu. Faham tak? So maksudnya tu kalau dia dah bulan 10 ni dia dah habis, dia boleh teruskan lagi lah kan? Mana? Kes Datuk Zahid ni dia still akan duduk niat sebagai hakim. Atau Kalau misalnya sekarang ni dah peringkat penghujaan tadi dengan semalam, pihak pendakwaan dah buat final submission. Dan hari ni Peguam Bela Datuk Seri Najib pun sudah mulakan submission dia. Besok sambung kan? Besok lah. so ini keputusan dah dekat. So lepas tu maka hakim akan pronounce lah sama ada prima facie ataupun tidak. Tapi bagi aku kes ni aku tengok mungkin collapse lah. Memang Tak ada ya, macam mana kau tak dakwa Hishamuddin, kau tak dakwa
Muhyiddin kau tak dakwa, Mahathir kau tak dakwa, Hanifah Aman, Syafiq Abdal, KJ semua. Tapi kau dakwa Dato' Zahid Syuhab. Adil ke? Ingat semua hakim ni boleh ikut cakap dia orang ke? Kan? Kita masalah tadi tu dia punya statement ni 2-3 hari ni macam lain sikit kan. Mungkin sebab dia ada senarai ke Unggar ni tu. Jangan kita buat spekulasi macam tu. Macam saya cakap tadi, mungkin dia perli. Mungkin dia perli. Kan? Mungkin lah kita Mungkin dia nak elakkan daripada keadaan tidak harmoni, kan? Jangan ada tanggapan buruk. Okey. Okey? Okey tu. Mahathir kata tu Mahathir kata hari ni dalam senyalian. Okay. Dia kata mendakwa ataupun memenjarakan Najib itu tidak akan membersihkan UMNO lagi tu. Belum cukup. Dia nak UMNO macam mana lagi. Dia nak sumbat apa ni? So maknanya mendakwa Najib tidak akan membersihkan UMNO, maka akan menaikkan martabat pejuang agaknya. Tak kisahlah. Kalau dia nak tahu martabat pejuang ni akan naik ke, akan lingkup dan pelarian akan datang selepas dia menganiaya Dato' Seri Najib ni, tunggu pelarian. Kita tak payah cerita banyak, tetapi I got the feeling parti dia satu kursi pun saya silap tak boleh menang. Jerlun pun kalah tu. Kalau ada pun peluang nak dapat deposit pilihan raya, kalau dia bertanding di Langkawi dan anak dia Mukris bertanding di Jerlun, itu mungkin dapat deposit tapi tetap kalah. Tapi kawasan lain, satu Malaysia, semua kehilangan deposit.